Okey, Assalamualaikum. Cikgu nak minta Aisyah tu dululah baca doa sebelum kita mula. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Okey, amin amin ya rabbal alamin. Okey, kita mula kelas kita ni. Hari ni cikgu nak bincang soalan modul baru ni dah. Okey, jadi awak buka modul awak tu, awak dah hantar kerja rumah cikgu. Cikgu nak awak keluarkan pen, awak marking lah. Dan nanti bila awak dah marking, awak dah dengar penjelasan penerangan cikgu. Lepas tu cikgu nak awak nanti cikgu akan bagi salinan slide tu ke awak. Okey, kita tengok slide. Lah hari ni sekejap saja. Sebab cikgu nak bincang sikit saja, nak bincang modul ni. Lepas tu masa tutorial tu awak buat modul yang kedua cikgu hantar dah. Okey, nampak tak slide cikgu? Nampak. Okey, Alhamdulillah. Okey, kita pergi kepada soalan yang pertama. Okey. Okey, soalan yang pertama ni ialah daripada bab 15 . Bab 15 iaitu pembiakan seks, perkembangan dan pertumbuhan dalam manusia dan haiwan. Okey, soalan 1. Rajah menunjukkan dua pasangan kembar. Jadi kita ada gambar stimulus ni. Ni kita panggil stimulus . Okey, awak pun kena tengok molek stimulus ni. Ada dua kembar iaitu kembar A dan kembar B. Berdasarkan rajah, nyatakan jenis kembar. Dia nak jenis kembar A dan jenis kembar B. Okey, kita jawab hak ni dulu. Kita jawab yang ditanya dulu. Nyatakan jenis kembar A, kembar B. Jadi kembar A ni awak nampak kan muka dia sama. Muka sama jadi kembar seiras. Okey, kembar B pula awak nampak kan jantina dia lain-lain. Ni perempuan, ni lelaki. Dia bila perempuan lelaki lain-lain, terus je. Kembar tidak seiras. Boleh nah? So sini ialah awak dah dapat 2 markah. Okay, seterusnya soalan yang kedua, berikan 2 sebab. Kenapa awak kata kembar A ni kembar seiras, kenapa kembar B ni kembar tidak seiras? Okey, jadi bila dia nak 2 sebab, awak boleh bagi mana-mana lah tapi jangan buat macam cikgu ni. Cikgu buat dalam bentuk jadual kan. Awak buat dalam bentuk ayat. Awak buat dalam bentuk ayat iaitu kembar A. Kenapa awak kata dia adalah kembar seiras? Kerana mempunyai jantina sama. Nampak tak? Budak ni lelaki-lelaki. Okey. Kembar A kerana mempunyai jantina sama. Manakala kembar B jantina berlainan. Sebab dia kalau lelaki perempuan memang terus automatik kembar tak seiras. Okey, lagi dia nak 2 sebab. Okey, satu lagi ialah kembar A kerana apa kita kata dia kembar seiras sebab rupa paras atau ciri fizikal sama. Nampak ke budak ni muka serupa, jadi rupa paras atau ciri fizikal yang sama. Okey, manakala kembar B rupa paras atau ciri fizikal tidak sama. Jadi mana-mana ni 1 markah, yang ni pun 1 markah. Boleh? Okey? Ada lain-lain tak soal jawapan? Ada tak jawapan selain daripada jawapan cikgu? Mungkin awak nak tanya jawapan awak ni betul boleh terima ke tak? Ada tak? Senyap je ni? Tak ada Okey. Seterusnya, rajah menunjukkan pembentukan kembar A dan kembar B. Okey, ni kembar A, ni kembar B. Okey, berdasarkan rajah. Bila dia kata berdasarkan rajah, awak nak jawab soalan ni, awak kena berdasarkan rajah. Betul-betul kena tengok rajah. Hati-hati. Bila soalan ni kata berdasarkan rajah, awak gunalah gapo saja ada dalam rajah ni. Okey, berikan 3 perbezaan bagi pembentukan kedua-dua jenis kembar. Jadi awak pun tengok, kalau yang ni 1 ovum, 1 sperma. Yang ni ada berapa? 2 ovum, 2 sperma. Okay, jadi kita pun dapat dah buat.
Dapat dah buat satu perbezaan iaitu kembar B. Cikgu buat kembar B dulu deh. Cikgu malah nak tukar ni. Okay, jadi kita kata persenyawaan kembar B ni melibatkan 2 ovum dengan 2 sperma yang berasingan. Okay, manakala kalau kembar A ni pula persenyawaan 1 ovum dan 1 sperma. Boleh deh? Kita tengok rajah sahaja. Okay, lepas tu awak pun tengok ini pula. Oh, dia menghasilkan kalau yang ni dia yang ni bila dia mensenyawakan ni maka terhasillah 1, 2. Ada 2 zygote. Jadi kita pun terus kata kembar B ni menghasilkan 2 zygote. Tapi kalau kembar A sebab dia datang daripada 1 sperma dan 1 ovum maka dia hanya terhasil 1 zygote sahaja. Menghasilkan 1 zygote. Okey, kembar B 2 fetus yang mempunyai 2 plasenta yang berasingan. Nampak kan ni? Dia ada 2 plasenta yang berasingan. Maknanya baby ni, fetus ni bukan baby dah, fetus. Fetus ni duduk dalam plasenta yang berasingan. Sebab tu dia jadi kembar tak seiras. Sebab mung-mung aku-aku, ingat gitu. Jadi bila mung-mung aku-aku lain-lain, maka dia jadi kembar tak seiras. Okay, kalau kembar seiras ni, dia berkongsi, nampak ni. Berkongsi ni plasenta ni. Ni berkongsi plasenta yang sama. Cuma tali pusat lain-lain. Jadi dia nak perbezaan 3 markah. Boleh dah? Nak buat dalam bentuk ayat boleh. Nak buat dalam bentuk jadual pun boleh. Dengan syarat. Dengan syarat dengar dah. Yang ni ada seorang baru ni pelajar. Kita jumpa. Bila buat perbezaan dia tak pandai lagi. Bila buat graf. Dia buat jadual ni dia tak garis sama ni. Dia buat macam ni. Ayat ni panjang, ni panjang. Dia garis macam ni. Garis tak sama, tak setara. Salah lah. Dia kena garis sama macam cikgu buat ni. Habis ayat, kita cari ayat yang paling panjang barulah kita gariskan. Faham ke? Contoh macam kembar B ni ayat dia panjang kan? Persenyawaan 2 ovum dengan 2 sperma yang berasingan. Habis ayat tu barulah kita garis semua. Dia tak boleh orang kata apa? Congek cakdung buat garis ni. Alik ni panjang, alik ni pendek. Ada pelajar buat macam ni baru ni. Salah lah. Kalau tak faham tanya deh. Okey, seterusnya. Rajah menunjukkan beberapa keadaan kembar siam. Dia bantu dah dalam soalan ni. Kalau soalan aras tinggi, dia tak kira royak ni kembar siam. Dia tak kira royak ni kembar siam. Kalau soalan aras tinggi. Okay, tapi yang ni dia bantu dah. Dia kata ini ialah keadaan kembar siam yang berlaku pada manusia. Kadang-kadang soalan ni dia boleh tukar binatang deh. Okay, jadi berdasarkan rajah. Berdasarkan rajah juga. Terangkan mengapa keadaan yang berbeza terbentuk. Awak nampak sini, hak ni takut di kepala. Hak ni bersambung dekat punggung. Hak ni bersambung dekat bahagian belakang. Okay, jadi dia kata terangkan mengapa keadaan yang berbeza terbentuk. Jadi kita nak terangkan mari mana ni kembar siam ni. Okay, jadi 2 markah, awak start dengan apa dulu? Apa yang menyebabkan dia berlaku macam ni? Apa? Semua soalan ni dia kena tanya apa dulu. Apa yang menyebabkan pembentukan kembar siam ni? Jadi kembar siam ni dia datang daripada kembar seiras. Jadi kembar seiras ni maksud dia 1 sperma mensenyawakan 1 ovum menghasilkan 1 zygote. Okay, dia kan mari daripada kembar seiras sebab tu muka dia serupa. Okay, kemudian barulah kita terangkan kenapa boleh jadi kembar siam ni. Okay, jadi kita jawab semasa perkembangan embrio, pemisahan embrio adalah tidak lengkap. Sepatutnya dia putus ni. Dia berpisah tapi dia tak putus. Jadi bila dia tak putus, dia mungkin melekat dekat mana-mana. Melekat dekat kepala, melekat dekat punggung, melekat dekat belakang. Jadi kesan akibatnya menyebabkan bahagian atau organ fizikal berbeza melekat antara satu sama lain. Jadi untuk soalan ni, soalan struktur, sokmo-sokmo. Apa, kenapa, kesan, akibat. Apa, kenapa, kesan, akibat. Boleh deh? Kalau ada nak tanya, tanya selalu. Ataupun awak cek jawapan awak, lain lah dengan cikgu ni, tanya. Okey, seterusnya. Sebagai seorang doktor, berikan cadangan kepada ibu bapa sekiranya bayi kembar mereka dilahirkan dalam keadaan seperti dalam rajah 4.2. Sebagai seorang doktor, katakan awak ni adalah doktor.
Apa cadangan awak sekiranya bayi kembar ibu bapa tu dilahirkan dalam keadaan kembar siam? Okey, jadi kita pun katalah kembar boleh dipisahkan atau tidak boleh dipisahkan. Awak jawab dulu tu. Awak nak suruh pisah ke? Tak boleh pisah. Okey. Jadi kita ni bila kita sebagai seorang doktor kita jawablah boleh dipisahkan jika tidak berkongsi organ penting dan tidak boleh dipisahkan jika berkongsi organ penting. Ke? Maknanya boleh nak pisah, boleh nak pisahkan. Tapi dengan syarat dia tidak berkongsi organ penting. Maknanya dia bersambung dekat kaki, dia bersambung dekat belakang, tak apa. Yang tu boleh dipisahkan. Tetapi kalau dia berkongsi dekat otak, dekat jantung, dia berkongsi organ, maka tidak boleh dipisahkan. Sebab tu dua markah, maknanya awak kena jawab boleh dengan tidak boleh. Okey. Ke ada jawapan selain daripada cikgu sini? Ada tak siapa-siapa jawapan selain daripada cikgu? Senyap jugalah. Tak si jawab juga cikgu tanya. Ada ke? Sama cikgu. Sama, baguslah. Okey, seterusnya soalan seterusnya. Seorang perempuan, cikgu tahu sebenarnya awak ni mood awak nak bercuti dah. Tapi awak kena ingat esok awak kena mari ambil modul. Lepas tu lepas ni akan keluar jadual on call, jadual kelas, jadual online. Macam-macam lah kak. Jadi cikgu ayat dululah ke awaknya. Lepas ni akan keluarlah, sekolah akan keluarkan jadual macam-macam. Dia tak bagi kita cuti dengan baik. Okey, seterusnya seorang perempuan yang kuat merokok. Okey, sekejap Dah pergi dah. Soalan ni ada ke dalam buku, modul? Cikgu takut modul cikgu ni lain dengan awak. Ada ke soalan ni? Ada. Ada, bagus. Okey, seorang perempuan yang kuat merokok disahkan hamil. Awak jangan terkejut sekarang perempuan yang merokok, especially perempuan yang remaja, umur 19, 20, 21, perempuan yang cantik-cantik yang awak tengok macam model-model apa semua tu, paling ramai yang merokok sekarang ni. Paling ramai yang merokok. Sebab apa dia merokok? Sebab dikatakan merokok ni boleh menguruskan badan. Jadi dia nak jaga body dia merokok. Jadi seorang perempuan yang kuat merokok disahkan hamil. Terangkan mengapa beliau mesti berhenti merokok. Okay, so apa? Tengok nampak dah jawapan cikgu. Cikgu jangan jawab apa dulu sama-sama. Apa rokok ni? Apa yang orang tak ni? Orang mengandung ni tak boleh merokok. Apa rokok tu? So kita jawablah rokok ni mengandungi bahan kimia. Dadah stimulan atau dadah perangsang seperti nikotin. Ataupun awak nak terus jawab, rokok mengandungi nikotin. Rokok mengandungi dadah stimulan. Betul belakang. Okay. So kita berilah kenapa dengan nikotin tu. Nikotin boleh meresap masuk ke dalam sistem peredaran darah melalui plasenta. Jadi bila awak isap rokok, nikotin yang ada dalam rokok ni boleh masuk ke dalam fetus melalui plasenta uri tu. Dia boleh masuk ke uri. Kesan akibat dia boleh menyebabkan kerosakan otak. Tu kena tahu Okey, seterusnya kalau tak jawab yang ni, maybe awak jawab yang ni. Apa dalam rokok? Rokok mengandungi karbon monoksida. Rokok mengandungi karbon monoksida. So apa karbon monoksida buat? Karbon monoksida boleh meresap masuk ke dalam sistem peredaran darah melalui plasenta. Sama ke jawapan dia kan lebih kurang. Maknanya awak bagi tahu bahan kimia tu boleh meresap masuk melalui plasenta. Kesan akibat dia menghalang tisu fetus daripada mendapat oksigen yang mencukupi. Jadi fetus tu tidak mendapat oksigen yang mencukupi. So apa kesan-kesan dia semua ni kalau isap rokok juga? Baca menyebabkan asfia, lemas dan hypoxic ischemic encephalopathy iaitu komplikasi otak yang boleh menyebabkan tarik, seizure dan kegagalan otak untuk berfungsi ataupun kelahiran pramatang atau kecacatan janin. Maksudnya bila awak lahir, janin awak akan rosak ataupun bayi lahir awal, orang panggil bayi premature, lahir tak cukup bulan. Ataupun budak tu lahir-lahir jadi sawan, cel lah tu.
Mungkin ibu tu ada merokok. Jelas Nanti jangan risau, cikgu akan bagi slide ni ke awak nanti. Seterusnya ulang kaji 2 ialah daripada bab 7 respirasi sel. Rajah menunjukkan kepekatan asid laktik di dalam darah seorang atlet. Awak bila tengok atlet je awak tahu dah. Lepas tu soalan kata asid laktik. Maka soalan ni dia nak tanya fasa fermentasi asid laktik. Terangkan perbezaan kepekatan asid laktik dalam seorang atlet semasa dan selepas. Jom kita tengok jadual graf ni. Kalau awak tengok sini, ni sebelum dia buat aktiviti cergas. Lepas tu tinggilah asid laktik dia masa dia buat aktiviti cergas. Lepas tu selepas melakukan aktiviti cergas, asid laktik dia sudah turun. Soalan ni tanya terangkan perbezaan. Jadi kalau awak tengok sini, awak ada 2 kerja, ada 2 tugasan. Satu awak kena beri perbezaan, lepas tu awak kena terangkan perbezaan tu. Bila cikgu saya nak semasa dan selepas aktiviti cergas. Okey, tengok apa cikgu jawab dah. Macam biasa, apa yang berlaku? So kita jawablah, fermentasi asid laktik berlaku. Kenapa tu? Kenapa tak cerita berlaku pasal fermentasi asid laktik? Okay, kita kata, apa fermentasi asid laktik ni berlaku? Sebab molekul glukosa tidak dioksidakan dengan lengkap. Dia tak bakar dengan lengkap sebab oksigen tak cukup. Menyebabkan glukosa ditukarkan kepada asid laktik dan tenaga. Sebab tak cukup oksigen jadi glukosa ditukarkan kepada asid laktik dan tenaga. Kerana pengambilan oksigen tidak memenuhi keperluan sel. Kerana darah tidak dapat membekalkan oksigen cukup. Apa cikgu darah tidak dapat membekalkan oksigen cukup? Sebab masa awak buat aktiviti cegah, awak duduk berlari ni, awak macam tak cukup oksigen. Jadi kekurangan oksigen menyebabkan hutang oksigen berlaku. Jadi berapa tenaga yang terhasil? Kurang tenaga terhasil iaitu 2 ATP atau 150 kilojoule. Jadi masa ni berapa tinggi? Kerana pengumpulan asid laktik berlaku. Cerita cikgu ni, jawapan cikgu ni tentang semasa dulu ni, semasa aktiviti cegah. Jadi kepekatan asid laktik dalam darah meningkat. Sebab tu meningkat ni tinggi ni. Sebab masa tu buat fermentasi asid laktik, glukosa ditukarkan tanpa kehadiran oksigen, menyebabkan hutang oksigen berlaku, kurang tenaga iaitu berapa banyak? 2 ATP 150 kilojoule. Okay, now jawapan cikgu pula selepas pula. Saat ni semasa. Okay, sekarang jawapan cikgu selepas pula. Okay, sorry dia tukar dah. Okay, selepas pula. Okay, selepas ni kita kena ambil ni. Alamak, apa pen cikgu ni. Ni sebab lama tak buat online sebab form 5 dah bersemuka, dia jadi berwarna sikit. Cikgu punya ni pun berwarna. Okay, sekejap dah. Okay, kita nak ambil ni. Selepas. Kenapa dia turun? Okay, kita tengok. Okay, bila dah turun tu kenapa? Sebab respirasi aerob berlaku dah. Apa cikgu respirasi aerob berlaku? Ialah sebab molekul glukosa sudah dioksidakan dengan lengkap. Apa maksud oksida dengan lengkap? Oksigen ada dah. Sebab bila kita dah selesai buat aktiviti cergas, kita akan tarik nafas macam contoh awak aerobik. Awak buat aerobik dengan cikgu Nik Mahaini. Tidak selepas kita buat aerobik tu, kita ada sesi ambil oksigen lepas tu tahan, lepas tu lepas. Itulah maksud dia. Jadi pengambilan oksigen banyak memenuhi keperluan sel atau darah dapat membekalkan oksigen yang cukup melalui pernafasan yang pantas dan dalam. Maknanya selepas kita buat aktiviti cergas, kita akan tarik nafas. Banyak kita tarik nafas. So masa tu oksigen cukup. Jadi banyak oksigen menyebabkan hutang oksigen sudah dibayar, menyebabkan banyak tenaga yang terhasil iaitu sebanyak 38 ATP, 2898 kilojoule, menyebabkan asid laktik dioksidakan dan disingkir dibuang, menyebabkan kepekatan asid laktik dalam darah menurun.
Okey, cikgu stop sekejap dalam 2-3 minit. Ada nak tanya ke? Tak ada? Ada nak tanya? Tak ada. Tak ada. Okey, seterusnya. Okey, kita pergi kepada soalan ni. Rajah 5.1 menunjukkan tisu P dan sel Q. Okey, tisu P ni ialah tisu otot tisu otot kita, tisu otot rangka. Bila kita nampak otot kat, pergerakan lah tu. Okay, manakala sel ni ialah yeast. Sel Q ni ialah yeast yang kita guna dalam buat roti tu. Terdapat dalam organisma multisel dan Q terdapat dalam organisma unisel. Betul lah. Yeast ke organisma unisel. Tisu otot manusia ke dalam organisma multisel. Okay, terangkan proses respirasi. Kita kena cerita pasal respirasi yang berlaku di tisu P dan tisu Q. Okey, jadi tisu P ni dia buat apa? Dia buat respirasi aerob. Ke tisu otot kita ke dia buat respirasi aerob. Cikgu baca hak ni dulu. Gapo respirasi aerob? Glukosa dioksidakan dengan lengkap. Dioksidakan dengan lengkap ni maksudnya dibakar dengan lengkap dengan kehadiran oksigen. Maknanya oksigen ada. Okey, glukosa dioksidakan untuk menghasilkan karbon dioksida, air dan tenaga. Lepas tu, berapa banyak tenaga yang terhasil? Tenaga yang terhasil adalah tinggi sebanyak 2898 kJ iaitu 38 ATP. Berlaku kat mana? Berlaku dalam mitokondria. Awak cerita pasal aerob je. Okay, kemudian dalam yeast. Dalam yeast ni berlaku fermentasi alkohol. Alalah, apalah. Okey, kejap Berlaku fermentasi alkohol. Cikgu pun letih sebab hari ni ke budak-budak periksa SPM budak-budak periksa trial. Hari ni paper fizik. Okey, jadi glukosa tidak, kenapa kita panggil fermentasi Sebab glukosa tidak dioksidakan dengan lengkap. Kerana apa? Sebab apa kita panggil tak lengkap? Kerana kekurangan oksigen. Oksigen tak cukup. Kemudian bila dia buat fermentasi alkohol, glukosa akan diurai kepada etanol, karbon dioksida dan tenaga. Berapa banyak kuantiti tenaga? 210 kJ bersamaan dengan 2 ATP berlaku dalam sitoplasma. Okay, jelas Awak bukan buat perbezaan ni. Awak cuma terangkan proses. Cikgu boleh ke buat proses dalam bentuk jadual macam cikgu? Boleh. Boleh, tak ada masalah. Boleh. Cuma bila awak nak cerita tu, awak pastikan awak cerita benda yang sama. Okay, cerita benda yang sama. Kalau ni tentang kehadiran oksigen, ni pun tentang kehadiran oksigen. Kalau ni tentang hasil, ni pun tentang hasil. Boleh. Boleh buat dalam bentuk jadual. Lagi mudah pemeriksa nak marking Okay, seterusnya. Ni ulang kaji 3. Yang ni ada dalam bab 5 iaitu metabolisme dan enzim. Rajah menunjukkan seorang suri rumah sedang menggosok pakaian sutera pada laras suhu yang maksimum. Nampak tak ni? Sini lah dia gosok tu baju sutera dia. Ramalkan apa yang akan berlaku kepada pakaian tersebut. Terangkan jawapan anda. So macam biasa, boleh awak nak jawab ramalan selalu, boleh, ataupun awak nak jawab apa dulu. Apa sutera ni? So kalau cikgu akan jawab apa dulu. Sutera-sutera ni sebenarnya adalah dia ni adalah protein. Sebenarnya sutera ni adalah protein daripada aras sekunda. Cikgu kalau saya tak jawab aras sekunda tak apa. Awak jawablah sutera adalah gentian protein. Kenapa protein? Sebab sutera ni dia datang daripada ulat sutera. Kenal ke ulat sutera? Ulat tu boleh menghasilkan benang-benang sutera. Jadi dia ni adalah sejenis protein. Maka kalau kita guna suhu yang tinggi akan memutuskan ikatan hidrogen. Awak belajar ni dalam tajuk protein. Kata cikgu tapi tak ada pun tentang gosok baju ni. Yes, betul, tapi dia boleh jadi soalan kebat Okay, jadi bila awak gosok dengan suhu yang tinggi, dia boleh memutuskan ikatan hidrogen dalam protein. Protein ni adalah sutera. Jadi bila putus, mengganggu struktur protein, menyebabkan dia ternyah asli. So apa jadi? Pakaian sutera menjadi berkedut.
pakaian sutera menjadi berkedut. Jadi bila kita gosok lagi dia kedut kalau kita guna suhu tinggi. Okey, soalan kebat lah cikgu nak tanya. Macam mana cikgu Tok Siwi pakaian sutera cikgu berkedut? Siapa boleh jawab? Siapa boleh cuba? Tak apa, kalau awak jawab salah cikgu betulkan. Macam mana cikgu Tok Siwi pakaian sutera cikgu berkedut? Lambat awak reply pertanyaan cikgu, lambatlah kita boleh habiskan kelas. Cepat. Hello, ada orang kedok ni. Pak Bina, Pak Syifa. Ada orang kedok ni. Kalau gosok dengan suhu yang rendah? Yes, betul. Sebab ni soalan ni dia kata kalau gosok dengan suhu tinggi jadi baju jadi berkedut. Jadi caranya gosok dengan suhu yang rendah. Lagi. Gosok dengan suhu yang rendah. Betul. Lagi. Soalan ni soalan kebat Kak. Pernah keluar soalan ni dalam SPM. Dia tanya bagaimana Tok Siwi baju sutera berkedut. Cepat. Siapa nak cuba lagi? Awak kena ajar otak awak memikir. Dia kebat-kebat ni jangan takut Kak. Dia kena ajar kita semua memikir. Bila kita ajar otak kita memikir, insya-Allah marilah soalan gapo awak boleh buat. Cepat. Betul dah. Cikgu nak lagi. Gantung dekat penyangkut baju cikgu. Salah. Gantung dekat penyangkut baju. Sikit lagi. Tak boleh basuh guna mesin. Tak boleh basuh guna, tambah sikit lagi. Betul dah mesin tu. Mesin pengering. Tak boleh basuh ke Kak? Kalau pengering Tak boleh keringkan. Yes, tak boleh keringkan guna mesin pengering sebab mesin pengering tambah sikit lagi. Kerana mesin pengering Suhu tinggi. yes, suhu tinggi. Tak boleh guna mesin pengering sebab mesin pengering kan dia panah. Dia panah. Lagi. Katakan cikgu nak jemur baju cikgu. Cikgu ada kat baju kain sutera, cikgu nak jemur mana? Sikit lagi, cepat. Cikgu nak jemur mana? Soalan ni penuh keluar Atas soalan. rumah. Atas rumah. Ada orang jemur atas rumah. Sikit lagi, backi sikit. Betul dah tu, tapi jangan atas rumah. Tempat yang teduh. Yes, betul. Jemur tempat teduh. Dia tak boleh direct cahaya matahari, tak boleh. Alah, tanya mak. Baju batik dia. Mana dia ada jemur tengah panah betul-betul sebab baju batik ni sutera. Jadi jemur di tempat yang teduh. Lepas tu cikgu nak beritahu awak satu petua. Kalau Tok Siwi berkedut juga, pakaian sutera tu kita lipat-lipat, masukkan dalam plastik diletakkan dalam peti sejuk. Letak dalam peti sejuk. So dia tak payah gosok. Dia comel terletak. Okey? Tu petua orang lama-lama. Okey, jelas Pandai dah tu. Jadi awak nampak tak? Soalan kebat ni dia kena kita ni ajar mikir. Daripada jawapan tu kita dapat dah jawab. Daripada soalan tu kita dapat dah. Kita boleh tukar sikit. Okey, jelas Okey, seterusnya. Seseorang yang terdedah kepada keracunan sianida akan mengalami gejala seperti berikut, iaitu gejala awal termasuk sakit kepala, pening, kadar denyutan jantung, meningkat sesak nafas, muntah. Ini kemudian boleh diikuti dengan sawan, kadar denyutan jantung perlahan, tekanan darah rendah, tidak sedarkan diri, serangan jantung dan akhirnya mati. Mengapakah keracunan sianida boleh menyebabkan kematian serta merta? Okay, cikgu saja je letakkan gambar ni sebab saja je nak bagi tahu awak. Cikgu pun lupa dah nama perempuan ni apa. Cikgu lupa. Dia ni comel dan dia ni dicemburui oleh kawan dia. Dia dicemburui oleh kawan dia. Kawan dia masukkan sianida dalam kopi dia. Kawan dia masukkan sianida dalam kopi dia dan dia minum tu, lepas tu jatuh pingsan mati dan polis dah tangkap lah. Rupa-rupanya yang membunuh dia tu adalah kawan baik dia sendiri. Okey, so kenapa keracunan sianida dia boleh menyebabkan kematian serta merta? Apa sianida? Senang kan jawapan cikgu semua cikgu buat gitu. Apa sianida? So sianida ni adalah perencat enzim.
Kenapa dengan sianida? Sianida boleh bergabung dengan salah satu enzim respirasi sel. Jadi bila dia merencat ni, dia menghentikan belakang. Dia menghentikan proses pengoksidaan glukosa terencat. Jadi sel pun berhenti membuat respirasi. Jadi bila sel tak buat respirasi, tak ada penghasilan tenaga. Jadi bila tak ada penghasilan tenaga, kesan akibat dia tak berlaku pengangkutan aktif dan seseorang akan mati. Okey eh? Okey, seterusnya. Soalan ni soalan keempat lah. Penyamakan ialah proses membersihkan kulit haiwan untuk menghasilkan barangan kulit seperti kasut, beg dan tali pinggang. Penyamakan membersihkan kulit haiwan daripada daging, lendir, tisu, bulu. Tak kira awak nak beli beg kulit ada lendir. Tak kira awak nak beli beg kulit ada daging-daging lagi. Jadi dia akan buat penyamakan tu menggunakan bahan-bahan kimia. Selain membersihkan, penyamakan juga mengelakkan perebutan, melembutkan kulit haiwan dan menjadikannya lebih tahan untuk kegunaan manusia. Soalan, jelaskan ciri-ciri bahan kimia yang digunakan untuk membersihkan daging, lendir, tisu dan bulu daripada kulit haiwan. So awak pun tengoklah, bahan kimia ni gapo Kalau nak buai daging, buai lendir, buai tisu, buai bulu, tak ada benda lain. Enzim lah. Enzim gapo? Senang je. Tengok haiwan, tengok daging. Kalau kait dengan haiwan, mesti protein. Daging ke? Bila protein, mesti enzim protease. Dia gitu kak. Kalau tumbuh hair ada selulosa. So enzim selulase. Ingat gitu. Kalau nasi, kanji, berah, enzim amylase sebab kanji. Jadi kalau kulit haiwan, daging ni protein. Jadi kalau protein, protease digunakan dalam proses penyamakan. Okey, lepas tu berilah. Apa awak kata protease? Kerana daging, lendir, tisu, bulu terbina daripada protein. So, kesan akibat dia, protease digunakan untuk menghidrolisis. Menghidrolisis ni maksud dia memecahkan protein-protein yang ada dalam daging, lendir, tisu dan bulu lalu dapat mencuci kulit haiwan. Jadi yang awak dapat tu ialah beg kulit, tali pinggang kulit haiwan, kasut kulit yang licin dah. Sebab apa? Sebab dia basuh guna protease. Jelas Okey, soalan 2. Jelaskan mengapa kulit yang telah disamak lebih tahan lama untuk kegunaan manusia. Okey, apabila daging, lendir, tisu dan bulu dibuang dari kulit haiwan, maka tak adalah mikroorganisma. Mikroorganisma tidak dapat membiak, tidak dapat bertumbuh kerana tak ada makanan, tak ada daging, tak ada lendir, tak ada tisu, tak ada bulu. Jadi proses pengeringan akan dilakukan selepas proses penyamakan menyebabkan semua air yang terdapat dalam kulit disingkirkan. Nanti cikgu tunjuk gambar lepas ni, dia jemur. Kulit-kulit tu dia akan jemur tengah panas. Sebab apa? Sebab dia nak buang air. Kalau tak ada air, maka mikroorganisma pun tak dapat membiak sebab tak ada air. Okay, jadi mikroorganisma tidak dapat membiak tanpa air, kulit tak akan dimusnahkan. Sebab tu kalau awak lama tak pakai kasut kulit, lama tak pakai beg kulit, yang katakan contoh ayah awak beli kasut kulit, PKP 2 tahun, tak gimana, tak derak, tak guna pun kasut tu. Awak perasan tak kasut tu akan tumbuh macam kulat. Ataupun contoh. Sekarang kan kita kan musim hujan kan. Awak perasan tak lama-lama sangat tudung awak, baju awak pun kadang-kadang macam tumbuh kulat-kulat. Sebab apa? Sebab persekitaran lembap tu menyebabkan ada air. Bila ada air, mikroorganisma kulat dia akan bertumbuh. Jadi sebab itulah, nampak? Katakan contohlah Aisyatu ni pengusaha ladang buaya. Aisyatu ni ada ladang buaya. Rupa-rupanya Aisyatu ni buat beg daripada buaya, kulit buaya. Jadi dia akan rendam lah, nampak? Dia guna kulit tu, dia rendam dalam enzim protease. Lepas tu dia akan keringkan. Kering tu supaya air keluar. Jelas Okay? Ada nak tanya? Ada ke nak tanya? Senyap juga cikgu sore. Dah lah cikgu duduk sore dah bilik ham ni. Ada nak tanya ke?
Tak ada. Tak ada. Jelas deh. Jelas. Okey, soalan last dah ni. Rajah menunjukkan 3 keadaan fizikal individu. Berarti molek individu X, individu Y, individu Z. So kalau kita tengok, ni orang tua ni peseng ni. Ni tulang hak molek. Tiba-tiba tulang ni jadi pendek. Tulang ni jadi pendek. Yang ni pula, bengkok ni. Yang ni pula keradangan. Berdasarkan rajah, terangkan isu. Terang je lah. Terang je isu kesihatan X, isu kesihatan Y, isu kesihatan Z. Okay, so kita tengok jawapan. X ni kita kata dulu gapo? Mengalami osteoporosis. Ingat cikgu sama-sama ke cikgu suka jawab apa? Lepas tu kenapa ni cerita semua ciri-ciri dia dan kesan akibat. Okey, so kita tengok dulu. Boleh tak cikgu minta sorang baca individu X? Cikgu pun letih lagi ni. Siapa boleh baca cepat? Habislah kita cepat. Siapa nak volunteer baca untuk X? Sementara cikgu nak uji cikgu punya ni. Cepat, siapa boleh baca X? Siapa boleh baca jawapan individu X? Baca hak cikgu. Saya, Bukan baca cikgu. apa. Yes, okey boleh. Individu X mengalami osteoporosis. Penyakit tulang menjadi lemah, poros, rapuh dan mudah patah. Apabila seseorang meningkat usia, kadar kehilangan kalsium daripada tulang menjadi lebih tinggi berbanding kadar penyerapan kalsium. Menyebabkan tulang menjadi tulang kehilangan jisim dan ketumpatan. Osteoporosis lazim di kalangan wanita yang menopause kerana aras estrogen menurun. Okey, siapa boleh baca individu Y pula? Saya Okey. mengalami scoliosis Scoliosis. Skor. scoliosis. Tulang belakang membengkok ke sisi dalam, bentuk S atau C apabila dipandang dari belakang. Mungkin disebabkan oleh faktor genetik atau pertumbuhan tulang belakang yang tidak normal semasa perkembangan akhir balik. Okey, individu Z. Alah nak cuti dah awak. Cepatlah. Siapa boleh baca individu Z? Individu Z mengalami osteoartritis lazim di kalangan warga tua, kekurangan tali synovial dan kehausan rawan di sendi menyebabkan rawan menjadi nipis dan ligamen memendek lalu hilang kekenyalan. Sendi seperti sendi lutut menjadi bengkak, sakit dan kurang fleksibel. Sakit ketika berjalan. Okey. So rasa tak ada deh. Tak ada dah. Jadi waktu tutorial ni cikgu minta awak buat modul 5. Sebenarnya ni modul 6 deh. Kita bincang ni modul 6. Awak buat modul 5. Okey? Boleh? Boleh, cikgu. Boleh. Okey, Assalamualaikum. Cikgu akan hantar salinan jawapan ni. Okey. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih cikgu.